Sebab tadi nampak macam mudah sangat kan? Sebab ni orang kata ada pukau dan sebagainya. Tak? Dia kepantasan dia buat. Pantasan. Tapi ada satu lagi yang menarik. Okay? Ada yang terbaru ni, salah satu MO dia hantar mesej pada Sofia, kata, ni Sofia ada masalah sikit sebab duit tak ambil lagi. Duit tak ambil lagi. Ini dia guna ni. Dia hantar ni mesej, kita ada masalah sikit kerana duit hadiah kemenangan ini belum ambil lagi. Tuan-puan belum lagi mengambil duit ni. Lepas tu dia minta isi bank. Dapat kan? Dia isi nama, nombor telefon, apa nombor bank, nombor PIN pun minta. Okay? Satu teknik. Satu lagi ialah beritahu, kena buka akaun baru untuk masukkan duit ni. Buka akaun. Dah sudah buka akaun, pada nombor telefon untuk dihubungi itu, masukkan nombor telefon saya. Kata saya lah scammer ni. Kerana apa, nanti kejap lagi bila minta tag dapat kat saya. So, everything saya akan terus handle dari segi pengeluaran wang. Cuma sekarang, kalau bolehlah yang mana berniaga kat luar sana sebenarnya, untuk mengelakkan anda menjadi mangsa penipuan dalam talian ini, cubalah semak dulu akaun penerima tu. Kalau beli dekat mana-mana platform semak dulu. Sekarang dah mudah, ada aplikasi yang dilancarkan dalam minggu ni namanya Semak Mule. Sebelum ni dia ada portal, tapi sekarang diperpanjangkan, diperluaskan oleh pihak Polis Raja Malaysia. Okey, lagi satu Cik Kamal, siapalah yang menjual data peribadi kita ni? Itu saya nak sebut tadi tu kan. Itu dia, sebab kadang kita dah bertukar kali, tukar telefon, semua dia tahu ni macam mana. Jadi pasti ada pihak yang membekalkan maklumat Jadi kita punya kerahsiaan semua terjual kepada orang lain. Ketirisan ini yang menjadi masalah. Benda tu patut dihapuskan. Contoh daripada store simpan 5 tahun patut hapus. Tapi database ini dijual. Dan laporan dalam tahun ini dan tahun lepas juga menyebut tentang ketirisan database dia. Ramai pengguna yang tak tahu kadang-kadang. Kalau dulu mungkin data kita tu terbuka, bersepah. Tapi yang ini dah tick dah. Ada perlindungan data peribadi, tapi masih lagi jadi sebab ada pihak yang belut kepada kita semua. Baik, Cik Kamal, kita nak tahu sebenarnya kan, akan berbalik sebenarnya ke topik perbincangan kita, usahawan menjadi sasaran ni. Bagi mereka, contohnya kes yang baru ini, mereka yang telah pun menerima wang tersebut, modal tersebut, katakan 5 juta, disalurkan ke 5 cawangan. Dan jadi perkara sebegini, apa yang terjadi kepada perniagaan dan juga cawangan mereka? Dan how do they recover? Jadi jutawan ni macam mana? Macam mana tu? Kalau siasat tu mendapati wang itu, biasalah penyiasat akan menentukan dari mana duit ni, ke mana dia pergi apa semua. Kalau ada kena-mengena dengan pengubahan wang haram ataupun terrorism financing, siasatan di bawah itu, maka ia akan diambil tindakan yang sama. Jadi sita tetap sita lah kan. Kata forfeiture. Itulah sebab kita duit itu telah pun bergabung antara yang dicuci dengan. Itulah yang saya harapkan bila semalam bila strategi keselamatan cyber negara 2020-2024 ini dibuat maka daripada strategi ini bersandarkan pada 5 tonggak. So tonggak kedua tu bercakap tentang penguatkuasaan dan penambah baik undang-undang. Tonggak keempat berkenaan dengan pendidikan masyarakat. Jadi daripada 25 strategi, 12 strategi dan 35 program ini, ada 100 pelan tindakan 35, ada 113 yang sedang dibuat untuk memperbaiki keadaan. Barangkali kita harus melihat juga mekanisme untuk publik mendapatkan wang itu semula. Okey, kita ada Zinda dari Dungun, Terengganu, mangsa Goris dan Benang. Dengarkan perkongsiannya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, okey. Ada benda nak kongsikan Linda berkaitan dengan pertandingan Goris dan Benang kan? Ya, macam ni. Saya masa belajar, ada dapat call dari seorang ni. Dia suara dia macam orang Indon macam tu. Jadi dia cakap, saya menang hadiah. Jadi kalau nak dapat hadiah ni, kena masukkan duit kat dia lah dulu dalam RM20,000. Jadi dia kata, boleh tak pergi ATM? Dia kata, saya masuk dalam bilik nak pergi angkat kain. Saya kata, okey, boleh. Saya pergi ATM, saya kata. Sedangkan saya angkat kain masa tu. Dia cakap, okey, dah sampai ATM ke? Dah. Masa tu angin kuat sebab angkat baju Lepas tu dia kata, okey, sekarang ikut cakap kita. Tapi kenapa bunyi angin tu Tak, memang tempat ni berangin sikit, saya cakap. Lepas tu dia kata, okey, ikut cakap kita, masukkan nombor yang dicakap tu lah. Berapa. Saya kata, okey, dah masukkan dah. Mungkin tak tempat dia orang tu tak dapat detect apa saya buat. Jadi dia kata, boleh tak masukkan sekali lagi? Saya kata, okey, saya cuba. Lepas tu saya masuk, dia tak boleh juga. Dia kata, kenapa bunyi angin awak tipu saya Lepas tu saya kena marah. Kawan-kawan saya semua kata, layan kawan Linda. Tak apalah, tak kisah. Jadi nak tahu sampai mana dia orang nak pedaya saya. Last dia orang yang kena. Saya pergi angkat kain, bukan pergi ATM.
Mungkin daripada situ pun saya rasa dia boleh ada sambung internet ke apa, tak tahulah. Mungkin boleh tarik duit dari situ kot. Pendapat saya lah. Masa tu hilang berapa? Tak hilang pun Hilang. sebab saya tak kain, bukan Selamat pergi lah. ATM. Oh, Dia cuma orang yang kena dengan terpedaya saya. jugalah. Dia daya orang tu. Dia Dia play balik. Dia scam-scam. Dia play balik. Dia scammer kan? Hebat Puan, terima kasih. Okey. Okey. Untuk Yang pagi ada- ni, ada sambungan Nurul tadi. angkat jemuran. daripada Indonesia, itu adalah lokal dari sini panggilan ataupun dari negara sana? Nah, kalau kita tengok depan awalan dia plus 9 plus 61 plus lain-lain nombor 001 ini luar negara, tetapi dengan teknologi yang digunakan misalnya voice over internet protocol dia boleh Spoofing. menukar nombor tu spoof ya. Cuma berhati-hati ya. Yang macam dia kata tadi, saya pun pernah timbul panggilan tu 45 minit dia bersembang. Sampai last kita game dia balik kan. Baru dia cerita kenapa dia buat ni apa semua. Dia cakap, oh saya ni sambung. Yang pelik ni, daripada saman, dia cakap saya ada saman, dia sambung pula dekat ni, lepas tu sambung pula bank negara. Canggih betul sistem dia kan. Last kali baru dia surrender lah. Pun ini yang berlaku kat luar sana. Jadi tak cukup kita berhati-hati, kita perlu berwaspada sebab jumlah kedai akaun ni. Duit tadi kalau dia scam dalam talian ni, dia perlu pindahkan. Satu, kita berdepan dengan masalah duit ni yang atas talian ni, kedai akaun. Kemudian satu lagi berdepan dengan wang tunai yang digunakan untuk membiayai apa-apa perniagaan. So kalau dia melibatkan tunai, dia melibatkan ini. Tapi bila tunai kan jumlah yang banyak, dia melibatkan pergerakan tu terancang rapi ya. Oh ya. Maksudnya ada sedikit yang tersusun, yang sistematik, yang profesional. Kalau saya labur tadi 5 juta dan saya dapat balik 4,5 juta atau 4 juta, saya hanya rugi 1 juta, tetapi 4 juta tadi seolah sudah dibersihkan. Keluar kat sini, keluar kat situ, keluar kat sini kan. Jadi sebab kita belanja tadi, katalah saya nak buat studio ni nilainya 3 juta. Saya pump kata naikkan kepada 8 juta invoice. So mana pergi yang ini? Baki ni tadi kan daripada 5 juta ni pergi mana? So lepas tu company tu Fitri punya. I pun kata, Fitri, saya dah masuk 5 juta, 1 juta you ambil, 4 juta I punya. Jangan beritahu Sofia. Maksudnya Kenapa tak beritahu Sofia? Rupanya company Sofia pun kena benda sama. Kan? Maksudnya kepandaian mereka untuk branding kan, rebrand ke. Duit haram tu katakan cuci duit ke, dia buat macam-macam istilah lah. Syaitan datang dalam banyak rupa. Okey, Cik Kamal, kita pemanggil di talian. Okey, nak tanya soalan. Assalamualaikum. Cik Kamal, Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Pemanggil dari Perak. Halo. Hanya kesepian yang kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ni kita orang kena Boleh scam. saya cakap Cik Kamal? Saya. Silakan. Okey, silakan soalannya, Cik. Ya. Okey. Tuan Kamal, Saya. saya dapati kebanyakan market scam ni adalah melalui simpanan kita melalui bank kan. Ya, Kita ada nombor bank dan sebagainya sebenarnya. betul. Jadi apa kata kalau kita digunakan buku lama macam dulu, siapa-siapa yang nak mengeluarkan duit pergi kat kaunter. Saya rasa itu lebih selamat. Daripada kami yang tua-tua ni yang ada otak-otak ni, kalau nak menggunakan mesin ATM dan sebagainya amat sukar. Jadi lebih baik saya rasa kita pergi ke kaunter, bertemu dengan pegawai tersebut untuk mengeluar duit dan masuk duit. Saya rasa itu lebih selamat. Dan market scam pun mungkin tak boleh dapat begitu. Terima kasih Tuan Kamal. Oh, terima kasih. Terima kasih, Cik Osdon. Pakai cek ibu jari kita. Okey. Okey. Salah satu daripada apa yang boleh kita buat ialah menggunakan khidmat kaunter saja untuk pengeluaran wang, pindahan wang. Itu boleh dibuat. Tetapi kalau kita masih lagi dalam e-banking, apa yang baik ialah kita menetapkan had pengeluaran yang dibenarkan dalam sehari. Saya setuju. Barangkali 1,000. Jadi apa dia cuba buat pun dia boleh Tak pindahkan boleh. 1,000 saja. Yeah. Kan? Ini yang terbaik. Separuh orang tak ada limit. Jadi kadang-kadang 10,000, kadang-kadang. Jadi suspicious transaction report itu dibuat oleh bank apabila dia mengesan pengeluaran wang yang banyak, dia akan telefon apa semua. Tetapi kita kena mainkan peranan kita. Kalau tengok laman sesawang bank negara, dia cakap tolong jaga PIN, tolong jaga nombor akaun dengan penetapan had ini boleh kita lakukan bersama. Okey. Yep. Dan juga kita ada aplikasi Semak Muil. Kau boleh Cik Kamal ulaskan sikit bagaimana Kita dia boleh membantu. semak kan kod apa, nombor apa. Ya. Sebelum ini dia
portal sekarang dah boleh buat aplikasi. Jadi apa boleh masukkan nombor akaun, misalnya 40. Kenapa saya nak bagi nombor akaun saya kan? Jangan. Okey, masuk ke atas dan nama bank dia akan keluar. Adakah bank akaun ini telah digunakan sebelum ini ya? Kadang-kadang dia akan gunakan satu akaun tu untuk 10 transaksi atau 100 transaksi sebelum ni. Maknanya digunakan untuk keldai akaun ni. Keldai ni pun Dia satu sewakan akaun juga. lah, Keldai ni pun satu juga kan. Jadi lama-lama daripada keldai jadi baral. Jadi ini kita boleh buat semakan. Sebelum kita membayar atau membuat pembayaran, semak dulu di sana itu ada. Begitu juga ada laman Facebook yang berkenaan siapa scammer, siapa penipu. Sebab Tapi jap sebelum tu, aplikasi ni boleh letak nombor telefon juga. Nombor telefon ni sekarang kita tahu VoIP tu boleh imitate nombor jadi mereka boleh check juga ke sebab ni? Boleh juga. Kalau pasal yang ini, ya boleh. Ya. Ada satu tempat kan dia masukkan nombor telefon ke, nombor telefon pernah digunakan. Sama juga masalahnya Sofia. Saya minta Sofia daftar satu telefon atas nama Sofia, saya gunakan kad tersebut. Kan? Yang akhirnya saya kata tak apa, saya bayar RM50 sebulan. Contoh. Jadi inducement ini yang menyebabkan dia berlaku. Sebab kita bukan saja ada kedai akaun, kita juga barangkali menghadapi krisis mana kedai SIM. Kedai SIM. Okay? Sewa. Jadi itulah. Licik. Sangat licik. Jenayah membawa padah. Jenayah membawa padah. Itulah akhirnya sekali hala tuju sebab dia semakin hangat kan isu ni, orang pun dah faham tentang Macau scam ni. Apa harapan supaya kita mangsa semakin dapat dibantu dan juga mereka yang terlibat menjarah duit orang lain ni dapat ditahan? Oh ya. Satu pengukuhan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia kan semalam itu lancar tu, saya percaya ia memberi manfaat lah. Kerana tonggak-tonggak yang sebut tu ada kepentingan untuk kita ya, termasuk memperhalusi undang-undang pendakwaan dan juga keberkesanannya. Kemudian tonggak keempat berkenaan dengan pendidikan masyarakat yang akan diteruskan berkenaan jenayah cyber ini. Dalam masa yang sama kita sebagai pengguna harus tahu apa yang perlu kita lakukan dan sentiasa walaupun berhati-hati, tak kira dia orang tak kira ni belajar tinggi ke tak belajar ke tak belajar tapi kata belajar tinggi pun, hati-hati sebab anda boleh jadi mangsa. Dan mak-mak kita di rumah tu tolong pesankanlah, tolong pesankan kat mak-mak kat kampung kat bandar ke suburban, tolong kalau ada orang telefon cakap tengah urus mayat je, dah letak. Terima kasih ucapkan Kamal Fendi Hashim, seorang penasihat jenayah dan tentunya mempunyai jawapan dan juga nasihat yang cukup baik untuk kita semua. Terima kasih meluangkan masa. Sama-sama. Terima kasih. Cantik songkok dari tadi saya puji. Jangan naik basikal lagi. Jangan naik basikal lagi.